Buru siasatan kes bunuh sama bersenjata samun kanun keseksaan. Balai Polis telah diserang 49 orang maut meninggal dunia. Berunsurkan keganasan RM12 tan darah rampasan Sedikit jenis kokain. Bukit Aman merampas 56 kg ganja. PDRM kesalahan rogol kanak-kanak, sumbang mahram luar tabii, capul sexual pedophilia. Kes jenayah, suatu perkara yang sangat menakutkan. Jika tiada kes jenayah, pasti dunia akan aman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya dan kumpulan saya akan mengurungkaikan secara terperinci tetapi ringkas tentang kes jenayah. Di dalam video ini kami ada 6 aspek utama. Yang pertama, pengenalan tentang kes jenayah. Nombor 2, golongan yang sering melakukan kes jenayah. Nombor 3, punca peningkatan kes jenayah. Nombor 4, cara menangani kes jenayah. Nombor 5, siapakah yang bertanggungjawab dan apakah tanggungjawabnya. Yang terakhir, kesimpulan. Secara amnya, kes jenayah adalah kes yang boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan masyarakat, seperti kes rogol, kes rompak, kes bunuh, kes dadah dan sebagainya. Jadi, bagaimanakah kita nak bezakan antara kes jenayah dan kes lain-lain? Kita ada 3 poin di sini. Yang pertama, kes jenayah adalah biasanya kes yang terdapat di dalam kanun keseksaan. Yang kedua, terdapat juga akta-akta lain yang bukan daripada kanun keseksaan tetapi merupakan kes jenayah, seperti akta dadah berbahaya, akta hasutan dan juga akta pinjaman wang tanpa lesen. Nombor 3 iaitu yang terakhir, kes pengingkaran janji dan juga kes tidak bayar hutang bukanlah suatu kes jenayah tetapi akan disabitkan di dalam kes jenayah jika terdapat penipuan. Jumlah kes jenayah di Malaysia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana kes jenayah yang paling biasa adalah kecurian. Ini adalah sebuah perkara yang amat membimbangkan dan mestilah diberi perhatian yang amat serius oleh semua lapisan masyarakat. Merujuk kepada statistik, kes-kes kesalahan rogol, cabul kehormatan, seks luar tabii dan kesalahan yang berkaitan paling sering berlaku di negeri Selangor dan negeri Johor, manakala paling jarang berlaku di negeri Melaka dan Perlis. Secara ringkasnya, penjenayah-penjenayah boleh diagihkan kepada 3 kategori. Yang pertama, golongan remaja yang masih dalam fasa pembentukan identiti diri dan melakukan kesalahan jenayah sebagai cara menarik perhatian orang lain ataupun sebagai tanda memberontak. Selain itu, individu-individu yang mempunyai masalah di rumah seperti perpecahan keluarga, penceraian ataupun bermasalah rumah tangga. Individu-individu ini telah kehilangan sebuah tempat yang sepatutnya selamat yang dapat memberi keyakinan, ketenangan dan kasih sayang kepada mereka, maka menjadi lebih stres dan marah lalu melakukan kesalahan jenayah. Di samping itu, sesetengah individu yang mempunyai tahap kesedaran adab dan sosial yang rendah serta kurang memahami tanggungjawab seseorang rakyat terhadap masyarakat dan negara. Hal ini boleh terjadi daripada kekurangan bimbingan ataupun pendidikan sejak kecil dari segi moral dan civic. Individu-individu ini tidak memikirkan akibat perbuatan mereka apabila melakukan sesuatu kesalahan jenayah. Okey, seterusnya saya nak terangkan punca dan sebab peningkatan kes jenayah yang berlaku di Malaysia ni. Okey, so punca yang pertama adalah kurang didikan agama. Hal ini disebabkan generasi hari ini sudah mula mengabaikan ajaran dan didikan agama kerana mereka berpendapat bahawa didikan agama adalah jumud dan ketinggalan zaman. Golongan ini yang terlibat dalam pelbagai jenayah kerana mereka tidak berpegang teguh dengan ajaran dan didikan agama. Okay, so punca yang kedua adalah media massa. Okay, media massa turut menjadi punca peningkatan masalah jenayah di negara ini. Perkara ini disebabkan penyiaran rancangan-rancangan berunsurkan keganasan dan seks yang melampau telah menyebabkan minda masyarakat dipengaruhi oleh aksi-aksi negatif.
Jadi senario ini berlaku disebabkan oleh sikap sesetengah penerbit yang mementingkan keuntungan berbanding mementingkan masyarakat. Okey, so seterusnya saya nak terangkan berkenaan cara untuk menangani masalah peningkatan kes jenayah. Okey, yang pertama, usaha yang paling utama adalah cara komunikasi dan pergaulan antara ibu bapa, adik-beradik dan rakan-rakan. Okey, ibu bapa khususnya perlu bijak dalam hal mendidik anak-anak agar tidak terjerumus dengan perkara sosial seperti jenayah ini. Melentur buluh biarlah dari rebungnya merupakan satu ungkapan yang perlu diambil iktibar oleh setiap ibu bapa dalam mengajar kehidupan anak-anak mereka. Yang kedua adalah kita perlu mengadakan kempen-kempen pencegahan jenayah di setiap sekolah. Pelbagai kempen yang kebiasaannya diadakan mampu meningkatkan kesedaran dalam kalangan remaja, terutamanya peringkat sekolah rendah. Hal ini demikian mereka akan berasa takut untuk melakukan jenayah. So, pertama adalah siapakah yang bertanggungjawab dalam kes jenayah, iaitu kerajaan, PDRM, komuniti, keluarga dan ibu bapa. Pertama adalah individu. Bagi individu, sebagai individu kita perlu menghindari diri daripada melakukan jenayah. Katakan tidak kepada jenayah. Selain itu, keluarga merangkumi ibu bapa, di mana ibu bapa ibarat tiang seri dan tunjang kepada keutuhan institusi keluarga. Contohnya, satu, memupuk nilai kekeluargaan dan mendisiplinkan anak-anak. Selain itu, ibu bapa perlu prihatin terhadap permasalahan anak dari aspek perlindungan, tingkah laku dan komunikasi. Ibu bapa perlu menyediakan contoh terbaik untuk anak-anak supaya anak-anak boleh mengelakkan diri dari melakukan jenayah. Selain itu, komuniti dan masyarakat. Komuniti mempunyai tanggungjawab di mana mereka perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa. Contohnya melaporkan kes jenayah yang terdapat di kawasan perumahan atau di mana-mana tempat. Perkara ini dapat memudahkan pihak berkuasa menjalankan tanggungjawab mereka. Tanggungjawab ini digariskan mengikut undang-undang sebagaimana peruntukan Seksyen 2 Kanun Prosedur Jenayah KPJ. Seksyen 13-1-B di mana orang ramai diwajibkan untuk memberikan maklumat yang berhubung dengan hal kematian. Jika masyarakat gagal memberikan maklumat seperti maklumat palsu dan tidak sahih, ia merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 176 Kanun Keseksaan. Mereka akan dikenakan hukuman penjara sebulan dan denda boleh sampai RM1,000 ataupun kedua-duanya. Pihak berkuasa juga perlu menjalankan tanggungjawab mereka dengan dedikasi. Apabila mereka menjalankan tanggungjawab, mereka perlu tegas apabila mengenakan hukuman terhadap penjenayah tersebut. Contohnya, perlu meningkatkan denda ataupun hukuman bagi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang yang didapati bersalah. Selain itu, mereka perlu mengadakan kempen kesedaran tentang jenayah. Jenis-jenis undang-undang yang terdapat di Malaysia yang boleh mengawal kesalahan yang dilakukan terhadap masyarakat. Contohnya adalah Kanun Keseksaan ataupun kita berpanggil sebagai Penal Code, di mana Kanun Keseksaan ataupun Penal Code ini adalah undang-undang utama dalam perundangan jenayah di Malaysia yang memperuntukkan mengenai jenis-jenis kesalahan dan hukuman-hukuman jenayah. Contoh kesalahan-kesalahan yang boleh kita senaraikan melalui Kanun Keseksaan seperti kesalahan yang melibatkan tubuh badan manusia seperti membunuh, cedera, rogol ataupun sebagainya. Selain itu, kesalahan terhadap harta benda seperti mencuri, rompak, pecah amanah jenayah. Selain itu juga, kesalahan ketenteraman awam, perhimpunan haram ataupun rusuhan. Selain itu, kesalahan terhadap mata wang,
kesalahan berkaitan dengan agama, kesalahan terhadap keterangan palsu dan keadilan awam. Selain itu, kesalahan berkaitan dengan kesihatan ataupun kesopanan manusia. Pendek kata, jenayah itu produk sosial. Sifat dan ragamnya mencerminkan keadaan masyarakat. Pendekatan menangani jenayah perlu sentiasa disemak dan ditambah baik. Antara asas utama pendekatan baharu ialah pertamanya, menuntut agar polisi pencegahan dan pengurusan jenayah dirumuskan berdasarkan bukti penyelidikan ataupun evidence-based. Kedua, penggubalan undang-undang berdasarkan sentimen dan tuntutan politik perlu dielakkan. Di samping itu, ketiganya, penyelidikan rentas disiplin mustahak dalam menangani jenayah berteraskan bukti penyelidikan. Asas keempat pula, pendekatan baharu perlu mengurangkan penumpuan aspek hukuman terhadap undang-undang. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai usaha yang perlu dilakukan oleh pihak bertanggungjawab untuk memastikan kes jenayah dapat ditangani dengan berkesan. Namun, semua pihak perlu berganding bahu dengan pihak berkuasa untuk memastikan kes jenayah dapat dikurangkan dan keselamatan awam terjamin. Sekiranya langkah tersebut tidak diambil, sudah pasti kes jenayah sukar ditangani. Kita sebagai penduduk negara tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana kita tidak mahu keamanan dan keselamatan anggota masyarakat terjejas. Jadi, kita berharap agar masalah jenayah dapat ditangani dengan berkesan demi keamanan dan kesejahteraan rakyat negara ini. Terima kasih.